Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dihormati Dr. Nisa selaku pensyarah Pentadbiran Undang-Undang Islam. Saya Ahmad Fatimah bin Khalid, nombor metrik 2211221 akan membentangkan satu ulasan kes yang diberi nama Suraya M. Syafi'i melawan Abdul Syukur bin Muhammad Hashim. Kita teruskan dengan latar belakang kes. Kes ini merupakan satu tuntutan mut'ah bekas isteri atau plaintiff kepada bekas suaminya iaitu defendant. Mereka telah berkahwin selama 20 tahun dan telah mempunyai dikurniakan 4 orang cahaya mata. Dalam kes ni, plaintiff menuntut bayaran mut'ah sebanyak RM500,000. Fakta kes dalam ni ialah mereka telah berkahwin pada tahun 1991 dan bercerai pada tahun 2006. Kemudian, kedua-duanya juga mempunyai sebuah pekerjaan yang baik, iaitu kedua-duanya bekerja sebagai doktor pakar di sebuah hospital di Seremban. Plaintiff telah menuntut bayaran sebanyak RM500,000 kepada bekas suaminya dengan beberapa pecahan. Antaranya pecahan nafkah, pecahan pakaian dan perhiasan diri, pecahan upah mengurus, menjaga dan membesarkan 4 orang anak. Jadi dikompilkan semua itu, dikatakan bahawa mereka menuntut RM500,000. Jadi isu yang dipertikai dalam kes ini adalah berapakah ataupun berapa kadar yang sesuai ataupun yang munasabah untuk diberikan kepada plaintiff. Adakah RM500,000 itu terlalu banyak ataupun RM500,000 belum munasabah ataupun belum mencukupi dalam kes ini. Jadi untuk penghakiman, defendant telah difardukan membayar sebanyak RM70,000 kepada plaintiff selama 7 bulan ataupun secara sekaligus RM70,000. Maksudnya kat sini dalam penghakiman diberi pilihan kepada defendant untuk membayar secara bulan-bulanan, ansuran ataupun secara sekaligus. Jadi ulasan kes. Dalam kes ini kita dapat tengok yang Arif Hakim telah menyeraikan 7 panduan ataupun prinsip ataupun cara macam mana sebenarnya nak menentukan kadar mut'ah. Yang pertama, dengan meletakkan kadar mut'ah seperti nafkah keperluan harian. Yang kedua, dengan menentukan kadar mut'ah lebih rendah sedikit daripada kadar nafkah. Yang ketiga, dengan melihat kedudukan pihak-pihak, status keuangan suami dan taraf kehidupan isteri. Yang keempat, dengan mengambil kira tempoh perkahwinan. Yang kelima, berdasarkan pendapatan tahunan. Yang keenam, mut'ah ini tak boleh diasaskan berdasarkan jumlah harta terkumpul. Yang ketujuh, berdasarkan kemampuan suami, kedudukan isteri dan pengorbanan isteri sepanjang perkahwinan. Jadi 7 prinsip atau panduan ini telah pun disenaraikan oleh hakim di dalam kes ini bagi sebagai panduan kepada masyarakat ataupun rujukan kepada mahkamah-mahkamah. Jadi dalam kes ni ada 2 panduan yang dipilih yang sesuai berdasarkan pada pengamatannya Arif dan mahkamah dalam kes ini. Yang pertama, dengan melihat kedudukan pihak-pihak, status kewangan suami dan taraf kehidupan isteri. Yang Arif Hakim telah merujuk satu kes iaitu Tengku Anung Zaharah melawan Datuk Dr. Hussein pada tahun 1980 oleh kerana pihak-pihak terdiri daripada keluarga yang berada dan mempunyai status yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Jadi jumlah yang diperuntukkan sebagai bayaran mut'ah adalah sebanyak RM25,000. Yang kedua, berdasarkan kemampuan suami, kedudukan isteri dan pengorbanan sepanjang perkahwinan. Jadi ini adalah salah satu ciri yang paling kerap ataupun yang paling selalu dilakukan dan selalu dilihat di mahkamah syariah ataupun oleh hakim-hakim, iaitu dengan melihat susah senang kehidupan yang dilalui bersama di samping pengorbanan isteri dan kemampuan suamilah. Okay, jadi yang Arif Hakim juga telah merujuk dalam satu kes iaitu Ahmad Shah Ahmad Tabrani melawan Nurhayati Yusof pada tahun 2004. Jadi Mahkamah Syariah Rayuan Syariah memutuskan bahawa bayaran mut'ah kepada isteri adalah sebanyak RM50,000 lebih munasabah berbanding yang diminta iaitu RM250,000 kerana mahkamah melihat kemampuan suami yang ketika itu berpendapatan RM9,000 sahaja. Pada ketika itu, jadi mahkamah berpendapat bahawa RM9,000 ini tidak mampu untuk membayar mut'ah sebanyak RM250,000. Dan mahkamah juga melihat kepada pengorbanan isteri yang sepanjang tempoh perkahwinan pernah berhenti kerja untuk menjaga anak-anak.
Jadi kemudian dalam satu kes yang lain, Muhammad Farid bin Abdul Rahman melawan Rabiha binti Kamaruddin pada tahun 2006. Hakim Mahkamah Tinggi mengekalkan jumlah yang diputuskan, iaitu sebanyak RM30,000 sebagai bayaran mut'ah. Kerana pada pandangan mahkamah, suaminya ketika itu, bekas suami ketika itu berpendapatan sebanyak RM18,000 satu bulan. Jadi mahkamah berpendapat bahawa cukup dan suami itu mampu untuk bayar mut'ah sebanyak RM30,000. Jadi alasan penghakiman di dalam kes ni, jadi plaintiff telah berjaya membuktikan bahawa pendapatan defendant adalah sebanyak RM79,000 secara purata sepanjang tahun 2006 dan 2007. Jadi pada tahun 2007 saja, plaintiff berjaya membuktikan bahawa pendapatan bersih bagi defendant adalah sebanyak RM118,000 pada bulan September dan RM110,000 pada bulan Oktober. Jadi kita boleh tengok ini satu jumlah yang sangat tinggi untuk gaji bulanan. Ini bukan per tahunan tapi gaji bulanan. Jadi dari segi kedudukan isteri pula, plaintiff juga salah seorang doktor pakar. Jadi kita faham doktor pakar ni selalunya mempunyai kedudukan yang baik dalam kalangan masyarakat dan dihormati dan disanjungi oleh masyarakat, keluarga, kawan-kawan dan sebagainya. Jadi isteri juga mempunyai salah satu kedudukan yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Jadi jika dilihat dari sudut sumbangan ataupun pengorbanan plaintiff, plaintiff pernah memberikan sumbangan yang besar dalam membantu defendant menamatkan pengajian sehinggalah ke tahap doktor pakar. Jadi sumbangan yang diberikan oleh plaintiff kepada defendant ini juga sangatlah besar sehingga mampu boleh defendant itu melanjutkan pengajian daripada doktor biasa sampailah ke doktor pakar. Jadi dalam kes ini juga yang Arif Hakim melihat juga dari sudut emosi dan kesan penceraian. Kerana pada pandangannya Arif, pastinya plaintiff menanggung kesedihan dan tekanan daripada orang sekeliling, terutamanya apabila plaintiff dan defendant bekerja pada satu tempat yang sama. Jadi pasti ianya sedikit sebanyak memberi kesan psikologi dan emosi kepada plaintiff dan sedikit sebanyak juga mungkin mengaibkan plaintiff kerana penceraian ini terjadi. Jadi alasan penghakiman, jadi hakim telah mengambil dasar RM50,000 sebagai asas tawar. Dalam kes ni, suami menawarkan RM50,000 asasnya daripada defendant dan menambah RM20,000 atas dasar pengorbanan plaintiff. Ini yang Arif Hakim menambah RM20,000. Suami dia mengoffer RM50,000 dan yang Arif Hakim tambah lagi RM20,000 atas dasar pengorbanan plaintiff, kesedihan dan kesukaran yang dialami selepas waktu penceraian. Jadi secara keseluruhannya, defendant dikendaki membayar plaintiff sejumlah wang RM70,000 sebagai bayaran mut'ah kepada bekas isteri. Jadi sebagai kesimpulan, dalam kes ni kita dapat tengoklah macam mana seseorang hakim ataupun pihak mahkamah itu menilai beberapa faktor yang penting sebelum mengeluarkan satu penghakiman. Jadi antara faktor yang sangat dititik beratkan oleh mahkamah dalam isu mut'ah adalah tentang kemampuan suami dan kedudukan isteri dan pengorbanan isteri. Jadi dalam suami juga bakal berdepan dengan tuntutan lain daripada bekas isteri seperti contohnya yang lebih penting lah. Contohnya macam tuntutan nafkah anak, nafkah iddah yang pastinya memerlukan keuangan yang lebih besar daripada pihak suami, bekas suami. Jadi mungkin atas dasar inilah hakim akan melihat secara terperinci tentang kemampuan suami, adakah mampu dia untuk membayar jumlah mut'ah yang sesuai, yang boleh diberikan kepada bekas isteri. Supaya apa? Supaya hak suami juga akan terjaga di samping juga memenuhi hak-hak isteri. Jadi itu sahaja pembentangan urusan kes daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.